Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk berada dalam majlis ini, dan mudah-mudahan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Seterusnya Allah berikan kita kekuatan untuk istiqamah dan beramal, dan yang paling penting Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di mizan hasanat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita harapkan dengan adanya ilmu ini, kejahilan kita, perkara-perkara yang agak sukar kita fahami, Allah bukakan minda kita. Ya, Allah berikan kekuatan untuk kita beristiqamah beramal. Jangan takut-takut untuk bertanya ataupun mencari ilmu, kerana tidak ada perkara yang terbaik selepas ilmu ialah petunjuk yang Allah beri untuk kita ikuti. Jadi kita berusaha untuk beramal, ya. Jadi insya-Allah jangan takut-takut, jangan malu-malu nak bertanya kalau apa-apa yang untuk diperbincangkan dalam isu-isu yang berkait ini. Jadi alhamdulillah, pertama sekali bila kita membicarakan, hari ini kita berbicara tafsir surah Al-Ma'idah. Tuan-tuan dan perempuan, yang paling penting bagi saya bila kita nak membicarakan tafsir, ini adalah Al-Quran. Ini adalah kalam Allah. Ya, letakkan dalam hati kita beriman kepada kalam Allah. Kita beriman dengan sebenar-benarnya, dengan keyakinan dan tidak ada ragu. Maka di situlah Allah sedang berbicara dengan kita, dan kita perhatikan elok-elok arahan-arahan yang diberikan. Betul. Jadi arahan-arahan yang sedang diberikan kepada kita ialah untuk kita memahami dan bersifat as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Ya, itu tujuannya. Dan ingat, dalam siri pembelajaran kita Al-Quran dan As-Sunnah ini mesti ditafsirkan oleh 3 kurun terbaik. Setkan dalam minda, siapa saja ustaz mana sekalipun, bila kita membicarakan Al-Quran dan As-Sunnah mesti ditafsirkan 3 generasi yang terbaik, kerana generasi ini telah diberi jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan mereka. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yakni para sahabat. Kemudian zaman yang berikutnya tabi'in, kemudian zaman yang berikutnya tabi'in. Oleh kerana itu Islam bersifat terpelihara dengan 3 generasi ini. Selepas pada 3 generasi ini, berhati-hati dalam melihat penafsiran-penafsiran. Apatah lagi di akhir zaman, semua nak tafsir, sampai dalam TikTok pun nak tafsir. Kan dahsyat. Akhirnya agama kita agama TikTok. Agama kita agama liberal. Agama kita agama yang berbagai-bagai dah. Tidak ada asas dalam bab agama. Na'udzubillah min zalik. Okey. Alhamdulillah, jadi kita akan teruskan melihat dalam tafsir, dan rujukan kita banyak kepada tafsir Ibnu Katsir, kerana dia lebih bersifat terbuka, yang mana ianya banyak perkara-perkara yang ditimbulkan yang perlu menjadi kita ambil perhatian. Dan tuan-tuan dan perempuan, Islam ini mudah. Kita dah katakan pada pelajaran yang lepas, Islam ini mudah. Jangan diikatkan dalam perbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan mazhab yang menyekatkan kita. Tetapi kaedah kita yang mana mazhab itu, ya, tidak menjadi masalah untuk diikuti. Tetapi jangan diikuti di atas dasar taksub, tetapi diikuti dengan dasar fakta dan dalil. Okay? Kalau dalil itu berada pada mazhab yang lain, apa salahnya kita ikut? Kenapa itu dalil? Kan? Rasulullah sendiri mengatakan dalam bab ini, para sahabat, para tabi'in seperti imam-imam yang besar mengatakan, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Jika hadis itu sahih, itulah mazhab aku. Maka itu kaedah kita. Dan bayangkan, kalau Abu Bakar hidup, dia mengikut Rasulullah. Selepas wafatnya baginda, ya, para sahabat yang lain hidup, mereka ikut siapa? Abu Bakar, Umar, Khalifah Ar-Rashidin. Mereka tak ikut. Mereka ikut Rasulullah. Ya. Dan lepas itu, selepas zaman itu, Imam Syafi'i ikut siapa? Abu Bakar.
Umar, Osman, tak, dia ikut Rasulullah. Dan begitulah seterusnya kita cuba mengikut Rasulullah, tetapi tidak dinafikan. Para sahabat, mereka adalah penterjemah Al-Quran, pentafsiran Al-Quran dan hadis. Oleh kerana itu, kita ikut mereka kerana mereka adalah orang-orang yang terbaik. Jadi kita diarahkan bila kita mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah yang perlu diikuti. Kita tidak diwajibkan mengikut orang lain. Kalau Ustaz Fadil salah, tinggalkan. Ya, tolak dengan cara baiklah, jangan maki hamun ya. Tolak dengan cara yang baik. Siapa juga ustaz-ustaz mana, tolak dengan cara yang baik supaya agama ini terpelihara dengan keasliannya. Agama ini adalah milik Allah. Seperti mana yang dibawa, itulah yang kita akan pikul. Baik, sekarang kita akan masuk dalam isu yang lebih panas daripada pelajaran yang lepas. Ya, isu yang panas ini, okey, isu yang lepas panas juga berkaitan dengan makanan sembelihan ahli kitab. Ya. Dan ada yang tak berapa nak setuju, tak apa, insya-Allah. Yang penting benda tu dah termaktub dalam Al-Quran dan dilihat para sahabat dalam mentafsirkan, semuanya clear dalam bab ahlul kitab dari sudut penyembelihannya. Ya, kalau kita dah berada di luar negeri sekarang ni, terutamanya di negeri-negeri Europe sana, tak menjadi masalah. Ya, baca bismillah, makan. Janji kita tahu menu dia punya ingredient dalam pemasakan dia tak ada unsur-unsur yang haram. Secara kasar, daging itu daging daripada negeri ahli kitab, halal. Okey. Negeri-negeri seperti ahli Austan, negeri Jepun, China, lagi mana negeri-negeri yang bentuk-bentuk begitu, yang tu clear, tidak dibenarkan. Melainkan kita sembelih sendiri ataupun sekarang pun dah banyak dengan cerita di Jepun, orang Pakistan banyak. Jadi senang, tak jadi masalah. Kalau tak, makanlah Maggi. Okey. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Saya sambungkan, kita balik, sambungkan ayat ni pada pelajaran lepas. Kita dah terhenti pada bab itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu mengahwini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Sesiapa yang kafir setelah beriman tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Okay, baik. Pada pelajaran lepas kita telah membahaskan tentang makanan ahli kitab. Tapi yang menarik sekali ayat ini, bila kita lihat balik penafsiran Al-Quran, Allah mengatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini Allah telah menghalalkan kepada kamu makanan atau perkara-perkara yang baik. Ya, perkara-perkara yang baik secara asalnya hukumnya halal, tak menjadi masalah. Ya. Kemudian diceritakan di sini apa dia?
Makanan sembelihan orang yang diberikan orang-orang yang diberikan kita itu halal bagimu, dan makanan kamu pula halal bagi mereka. Okey, ini bila disebutkan makanan-makanan itu halal bagi ahli kitab ini yang berkaitan dengan makanan sembelihan mereka. Ya, bukan makanan biskut ke cekodok ke, dah makan dah semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan makan semua. Nampak tadi ya, nak masuk kelas pun tengah makan, masya-Allah. Ya, yang penting makan. Okey. Jadi bila dihalalkan bagi kita yang disebutkan ini bukan jenis-jenis biskut apa semua tu, tak, tetapi berbentuk sembelihan. Jadi sembelihan ini bila Allah dah katakan kami halalkan dengan syarat-syarat dia itu adalah ahli kitab, dah insya-Allah mudah-mudahan tidak menjadi ragu-ragu bagi kita. Ya, kalau ragu-ragu tak apalah, itu masing-masing punya selera, tak selera nak makan itu lain cerita, tetapi Allah dah halalkan. Setengah orang dia tak selera, misalnya nak makan arnab, dia kata tergambar kucing ustaz. Ya, tergambar kucing kan. Okey, itu lain cerita. Yang kedua, misalnya nak makan belut, bukan semua boleh makan belut. Ya, pasal apa? Mereka tergambar ular. Saya teringat waktu saya kecil, saya suka masak, sampai sekarang suka masak lagi. Kan? Saya tangkap belut, saya tahu keluarga saya tak makan belut. Lepas tu saya siang-siang kecil, saya masak. Lepas tu sedang kan. Jadi mak, ayah, abang apa semua kan makan kan. Tengah-tengah makan tu mak saya dia cuik. Dia tengok, dia usik-usik, dia tengok. Abang dah makan sedap dah. Semua makan sedap dah. Lepas tu mak saya tanya, Fadil, kamu masak belut Sebut je ya, abang terus muntah kan. Abang terus muntah. Sebut je ya, abang terus muntah. Ini pasal main psikologi lah kan. Selera tak selera itu lain cerita, tapi benda tu tetap halal. Okey, bila dah halal, okey, tak menjadi masalah. Okey, baik. Jadi dalam bab ini Allah dah katakan halal. Sekarang kita lihat apa lagi yang Allah nak halalkan kepada kita. Ambil perhatian, Allah katakan dalam ayat ini, dan wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman. Ini berkaitan dengan wanita-wanita yang beriman yang menjaga kehormatannya, ya. Maksudnya tidak melakukan zina. Dalam bab ini dikaitkan dengan melakukan zina. Alhamdulillah, mereka itu adalah orang-orang yang terhormat. Kemudian Allah ceritakan lagi dalam bab ini, dan di antara dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya. Okey. Jadi di sini datang hukum berkaitan pernikahan dengan ahlul kitab. Okey. Yang menjadi perbahasan yang besar berkaitan dengan pernikahan ahlul kitab, ia merupakan satu isu yang panas. Cuma kita mengatakan bila disebutkan nikahnya ahlul kitab ini, bagaimana hukumnya sebagai seorang muslim. Dan kita lihat dalam ayat ni sampai habis tadi, dia hanya menyebutkan bernikah dengan wanita-wanita ahlul kitab. Dia tidak menyebut pemuda-pemuda ahlul kitab. Okey. Dengan arti kata lain, untuk membicarakan bab ini, dia sekitar berkaitan dengan lelaki muslim yang berkahwin dengan wanita ahli kitab sahaja. Dan disebutkan ahli kitab ini, adakah dia perlu convert pada Islam? Ya, keluar dia tinggal agama dia masuk Islam. Itu pun jadi perbahasan juga. Ya, panjang cerita ni. Okey. Dan adakah berlaku di kalangan para sahabat berkahwin dengan ahli kitab? Banyak apanya. Saya baca-baca tafsir, masya-Allah, ramai. Cuma di kalangan orang yang tak setuju, seperti Ibnu Umar tak setuju. Ya, Sayyidina Umar sendiri mengarahkan siapa yang berkahwin dengan ahli kitab, ceraikan. Ya, sehingga Huzaifah Al-Yamani sendiri berkahwin dengan ahli kitab. Tetapi Umar kata ceraikan. Berarti kalimah cerai ni bukan maksudnya kalau dikahwin tu tiba-tiba terbatal, tak, dia kena ceraikan. Kerana kedudukan ahli kitab ini istimewa. Tetapi adakah ahlul kitab ini seperti musyrikin? Mula-mula saya duk study ahli kitab ni, memang kadang-kadang disebutkan sebagai musyrikin. Tetapi pada satu tahap, ahlul kitab ini dibezakan, mereka ini tidak sama dengan orang musyrikin.
Kerana orang musyrikin ini penyembah awsan, penyembah berhala. Ini berdalilkan dalam surah Al-Bayyinah. Bila Allah asingkan mereka, kita tengok surah Al-Bayyinah, ya, surah Al-Bayyinah juzuk yang ke-30, lam yakunil ladzi, itulah, kan? Okey, ayat yang surah yang ke-98. Allah membezakan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin. وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ. Maksudnya, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang musyrikin itu mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggal agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ulama tafsir mengatakan Allah pisahkan golongan kafir kepada dua bahagian, yakni ahli kitab dan orang musyrik. Orang musyrik yang disebutkan ini ahli awsan, penyembah berhala. Ya, macam mana Hindu, macam mana Cina yang menyembah berhala tu. Tetapi ahlul kitab, dia dah lain kategori dia. Dia musyrik juga, orang kafir juga, tetapi dia tidak seperti kafir penyembah awsan. Kerana penyembah awsan ini, berhala-berhala ini, mereka tidak ada satu kitab dari samawi, dari langit, yang sebagai petunjuk mereka. Okey? Jelas? Oleh kerana itu, kedudukan ahli kitab ni agak lain sedikit. Namun begitu, ulama tafsir mengatakan dalam bab ini, kalau kita lihat tentang berkaitan tentang ahli kitab ini, ya. Pertama, orang-orang mukmin adalah pilihan kita, tidak menjadi isu. Memang itulah pilihan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dinikahi seorang itu disebabkan berapa perkara? 3, 4 dah khilaf dah. Ulama yayasan taklim. Ya. Okey, 4. Okey, 4. Iyalah dah lama tak kahwin kan? Kahwin lama dah tak kahwin. Lama dah kahwin, lupa. Okey, 4. Pertama, kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Okey? Maka beruntunglah orang yang mengambil agama, ya. Dan kalau ada semua 4 ciri itu, lagi menarik, lagi hebat. Kemudian pada agama ini Rasulullah bezakan pula dua perkara. Rupanya kita ingat agama tu agama je, tak rupanya. Ya. Agama ini dibahagikan kepada dua perkara apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ja'akum man tardau dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika didatangi kepada kamu orang yang baik apa dia? Akhlaknya dan baik agamanya. Okey? Berarti akhlak adalah juzuk penafsiran agama yang asal tadi, dan agama yang berikutnya adalah bentuk amalan-amalan orang ni soleh ni apa semua, yang rajin ibadat. Dalam bab hadis yang kedua ni. Dengan arti kata lain, akhlak dan agama ini bercantum, ya, pada hadis yang pertama, tapi Rasulullah huraikan kerana kadang-kadang orang tu masya-Allah, ya, dia alim tetapi tak ada akhlak. Tak jaga bahasa, ya, dengan anak isteri apa yang dilakukan, ya, subhanallah. Benda ni pasal berlaku tak? Dia lepasan sebuah universiti agama lah, ya, dan dia pegang jawatan penasihat keluarga dalam satu tempat tu. Tapi subhanallah, Allah ujilah kepada keluarga dia, dengan isteri dia, sampai berlakulah apa yang ni, ya, sebagai ujian. Itu nak menceritakan itu ada agama tetapi tak ada akhlak. Dan saya teringat di zaman saya belajar di Pakistan dulu, ada seorang ustaz tu, dia convert daripada Kristian masuk Islam, belajar sampai Universiti Madinah, sampai PhD bahagian akidah. Dia berkahwin dengan orang Pakistan, ya, seorang ustazah yang boleh mengajar Sahih Bukhari, bukan sembarangan, tapi akhlak dengan suami Allah ujilah, itulah, ya, sampai suami itu tidur kat masjid universiti kan. Di situlah kita dapat tahu, ya, sampai yalah di Pakistan kadang-kadang bila apartmen tinggi tu kan, air selalu tak ada musim panas, nak kena ambil lah kat bawah. Suami dia sakit belakang waktu tu, slip disc ke apa saya tak tahu, tapi bila bagi tahu sakit, saya kata minta surat doktor.
Ya Allah, isteri minta surat doktor sebabkan nak ambil air je. Tak ada. Subhanallah ya, benda-benda yang macam ni yang dapat membezakan. Bagi saya bukan nak cerita tu, tapi kita nak bezakan antara agama dengan akhlak tu ada. Ya, kadang-kadang ada agama tak ada akhlak, kadang-kadang ada akhlak tak ada agama. Ya, namun kelengkapan itu akhlak dan agama, dan contoh Rasulullah adalah orang yang terbaik. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, pada Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Ada akhlak, ada agama. Ya, baik. Jadi ini yang kita lihat pentingnya kalau siapa nak cari jodoh ke apa, macam Abu Musa sediakan kopi, masya-Allah, ada akhlak. Baik. Jadi ianya amat penting ya, mencari jodoh untuk anak-anak dan siapa sajalah, ianya amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, ianya bukan main-mainan. Kerana bila dah jodoh tu seorang itu berkahwin dengan seseorang, terutamanya anak perempuan berkahwin dengan lelaki, ya, kekuatan tu. Itu pasal dalam bab ini kenapa wanita sahaja yang dibenarkan, lelaki sahaja yang dibenarkan untuk berkahwin dengan ahli kitab, kerana kedudukan lelaki itu strong. Ya, untuk menjaga agama dia, menjaga keturunan dia. Walaupun isteri itu bagaimana keadaan sekalipun, dalam mana-mana agama kedudukan lelaki itu tinggi, kuat. Okey. Cuma dalam bab ini saya menasihati, kerana masalah agama adalah satu perkara yang terlalu penting kita ambil perhatian. Ya, kerana apa? Kerana kadang-kadang kita kata kita ni baik, ya, kita ni baik, insya-Allah dapat islahkan perempuan yang tak baik misalan. Ya, kita ni baik, kita boleh ubahkan orang yang tak baik. Berhati-hati bila masuk bab perkahwinan. Ya, ulama menasihatkan begitu banyak dalam bab ini. Kerana berlaku dalam satu peristiwa, seorang lelaki, siapa nama dia? Lupa dah. Berlaku pada zaman tabi'in. Ya, waktu tu Hajjaj masih ada, di mana lelaki ini akidah dia ahli sunnah bertemu dengan Khawarij. Khawarij ni ada seorang dalam golongan mereka tu, seorang perempuan anak kepada pemimpin Khawarij. Khawarij tahu Khawarij ke tak tahu? Khawarij orang yang bertopingkan agama Islam, ya, nampak macam Quran dan Sunnah tapi sebenarnya jahat. Mereka tu jahat. Okey, mereka yang menyebabkan Islam dipanggil sebagai teroris ni daripada mereka. Ya. Islam dianggap teroris disebabkan mereka. Okey. Jadi lelaki ini mengatakan, aku akan kahwin dengan perempuan tersebut dan insya-Allah aku akan islahkan. Masya-Allah. Tu pasal kadang-kadang kita macam orang muda nak kahwin, dia tengok budak tu tak berapa ni, insya-Allah saya boleh buat. Jangan bila masuk bab perkahwinan dia dah lain. Kalau bab dakwah lain. Ya, tak kahwin lagi tak apa. Bab bila dah kahwin, berhati-hati, memang susah. Ya, memang susah nak diubahkan. Maka akhirnya lelaki ni asalnya istiqamah dengan ahli sunnah, grup-grup sunnah. Tiba-tiba bila dia berkahwin, dia menjadi leader Khawarij sudahnya. Berubah 100%. Ya, berubah 100%. Nauzubillah, dan akhirnya mati dalam peristiwa dia mati. Ya, nauzubillah min zalik. Oleh kerana itu berhati-hati. Ya, bukan main tangkap kahwin je, tak. Ya. Baik. Jadi dalam bab ini kita lihat, ya, Allah mengatakan dalam bab ini, dan dihalalkan mengahwini wanita-wanita di kalangan wanita beriman yang menjaga kehormatannya, dan wanita-wanita di kalangan ahli kitab yang menjaga kehormatannya bila kamu telah membayar mas kahwin. Itu syarat dia. Ya, kita bayar mas kahwin, maka boleh berkahwin. Okey. Ini kita perbahaskan, ya. Jangan terus pegang, terus lepas tu keluar tak habis kelas, rupa nak kahwin terus ahli kitab. Sabar. Ya, orang lelaki lah kan. Sabar. Okey. Kerana apa? Okey. Pertama, syarat dia, kita berkaitan dengan wanita-wanita mukminah ni tak menjadi masalah lah. Kita membicarakan wanita-wanita ahli kitab. Menjadi perbahasan ulama dalam bab ini, adakah seorang ahli kitab itu perlu tukar kepada agama Islam? Ya. Dalam qaul mengatakan tidak perlu. Sebahagian mengatakan tidak perlu, sebahagian kata perlu. Okey, ini menjadi perbahasan ulama, kita hormat kedua-dua pandangan. Yang tak perlu berdalilkan ayat ini, dia tidak mengarahkan masuk Islam.
secara umum. Tetapi pada wanita musyrikin ataupun lelaki musyrikin, ya, bukan di kalangan ahli kitab, kena tukar agama. Okey, ini berdalilkan dalam surah Al-Baqarah. Jom kita tengok surah Al-Baqarah. Namun ada, berhati-hati ya bila kita lihat ayat-ayat yang begini. Ayat yang ke-221. Ayat 221 dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman. Kerana ayat ini dimasukkan dalam bab-bab yang begini juga. Oleh kerana itu, qaul ulama' terbagi kepada dua. Ada yang mengatakan kena bertukar pada agama Islam, dan ada yang mengatakan tidak. Pada ahli kitab, tetapi ahli awsan, penyembah berhala, kena tukar terus pada Islam. Walaupun dia kata Islam nak kahwin pun tak apa, tak jadi masalah. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Okey, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik perhatianmu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik, yakni lelaki-lelaki musyrik, dengan wanita-wanita mukminah sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba-hamba mukmin yang lelaki lebih baik dari orang lelaki musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan keampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayatnya kepada manusia supaya mereka mendapat pelajaran. Okey, baik. Jelas? Ayat ini mengisyaratkan kaedah dia pada orang musyrik mesti beriman. Tetapi dengan kaul ini juga sebahagian daripada ulama-ulama mengatakan ahlul kitab pun serupa, kena beriman juga. Ya, yang kita praktikalkan pada mazhab kita Syafi'i di Malaysia, dia mesti masuk Islam. Okey, itu tak menjadi masalah, ya, dan itu boleh dipegang dan itu yang terbaik bagi kita. Baik. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan, ya, Allah, ya. Yang tadi tu, jadi Baqarah 221 untuk pendapat yang kedua digunakan sebagai dalil. Ya. Okey, baik. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita, walaupun orang musyrik itu lelaki ataupun perempuan, kita tengok, ui, hebat, ya, ui, Tom Cruise misalan kan. Apa lagi? Angelina Jolie misalan. Astagfirullah. Ustaz buat apa kacau tu. Ya. Kita tengok benda-benda tu walau mengagumkan kita, tetapi ingat, mereka adalah kafir di sisi Allah. Mereka menyeru kepada neraka. Itu pasal bila nak kahwin mesti sebagai seorang Islam. Kerana bila masuk Islam dah tak kisah dah. Maksudnya dia ada agama yang bawa kepada syurga. Tiba-tiba nikah dia mati misalnya, dah confirm dia boleh masuk syurga. Tetapi kalau bernikah dalam keadaan, ya, kita pula menjadi kafir, itu masalah. Nauzubillah. Kita lihat apa yang berlaku sekarang ni kerana kerapuhan akidah kita. Berapa ramai di kalangan anak-anak Melayu kita berkahwin dengan orang-orang yang terpaksa ditukar agama kerana mengikut agama pasangan mereka. Nauzubillah, Jadi oleh kerana itu, ayat ini paling menarik sekali. Allah mengatakan Allah menyeru kepada syurga.
Dan kehidupan kita memerlukan syurga ini, ya, kerana kita tak lama lagi akan bertemu dengan Allah, kematian tak lama lagi. Maka di sini mengisyaratkan seharusnya orang-orang yang kafir nampak ada ayat ni, dia boleh, lelaki perempuan tak menjadi masalah nak bernikah, tetapi syarat mesti masuk Islam. Okay. Tetapi dalam ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Ma'idah, ini yang ulama mengatakan khusus kepada lelaki sahaja. Lelaki yang mukmin kalau nak kahwin dengan ahli kitab, dia mesti ada pendirian kuat. Dia tak boleh lok-lak alah kahwin-kahwin tengah-tengah dia pula mengikut ahli kitab. Tak boleh. Lelaki yang nak berkahwin dengan ahli kitab mempunyai pendirian keimanan yang kuat, ya, yang tak boleh berganjak. Apa pun jadi, dia tetap sebagai seorang muslim. Itu je yang dibenar. Kalau tidak, berbahaya. Tidak dibenarkan. Okey? Tapi yang penting ramai sangat orang kita ni kahwin dengan kita je lah. Itulah habis cerita. Tapi apa salahnya, Ustaz? Okey. Baik. Ada apa persoalan di sini? Ya, nak. Kalau dua orang. Okey. Dia masuk Kristian. Okey. Oh tak, kita dah katakan dia syarat ahli kitab itu mestilah lahir daripada keturunan ahli kitab. Tetapi kalau dia asalnya non-Muslim disebabkan bukan ahli kitab, dia bertukar kepada Kristian, maka kalau orang macam itu kena masuk Islam. Tetapi kalau orang kita bertukar kepada Kristian, di kategori ahli kitab ke? Dikatakan apa? Murtad. Okey, bila murtad dah lain hukum dia. Ya, bukan dikahwini, dihukum pancung kalau ikut kaedah Islam. Okey, kerana dia mempermainkan agama kita. Okey. Antara dua ayat ni Ustaz, yang mana satu diturunkan dahulu. Adakah yang surah Al-Baqarah? Okey, kalau kita tengok dalam surah Al-Maidah ini, di antara kita dah belajar pelajaran yang lepas, ini di antara surah-surah yang terakhir. Ya, surah-surah yang terakhir mengisyaratkan bahawa hukum ini, namun ada yang masih memperbahaskan, dia ada nasikh wal mansuh, ayat ini dimansuhkan dikatakan. Namun wallahu alam, bila saya lihat balik perbahasan tu, dia tidak dimansuhkan. Cuma sesiapa yang nak melakukan perkahwinan dengan ahli kitab, mestilah sungguh-sungguh. Dia tak boleh main-main. Ya. Dan kita, bagi saya, ialah untuk menjaga iman tidak digalakkan, ya, dengan kekuatan iman yang tipis. Okey? Baik. Dan kemudian dikatakan di sini, idza ataitumu ujurahunna muhsinin. Dan di antara syarat perkahwinan ahli kitab ini, mesti kita faham bahawa mereka bukan wanita-wanita penzina. Kenapa dalam ayat surah An-Nur mengatakan perempuan-perempuan penzina untuk lelaki-lelaki penzina, ya, nak menceritakan hukum dia begitu. Jadi dia ni muhsinin, dia jaga kehormatan dia. Itu syarat dia. Kalau kita tahu dia penzina, maka tidak dibenarkan. Dan lepas tu dengan syarat yang lain, kita bagi mas kahwin dia. Mas kahwin tu wajib bagi. Itu lelaki muslimin ataupun ahli kitab. Okey? Mas kahwin ke belanja hangus? Kena bagi ni. Gitu ni. Mas kahwin berapa? 1,000, 10,000. Ke dah tak ingat belaka dah. La ilaha illallah. Mas kahwin di Selangor dah naik kot. Pasal barang dah naik agaknya RM300 ke apa. Dulu RM80 je. Subhanallah, mas kahwin kita ni murah sangat-sangat. Ya, murah sangat-sangat. Mudah. Ya, dipermudah. Lepas tu belanja hangus lah kalau nak mahal pun kan. Kena hari Covid, alhamdulillah semua percuma kan. Okey. Apa nak sebut? Ya, dalam bab ni, sebaik-baik wanita itu mas kahwinnya murah. Itu yang senang sebut kan. Tak, dia bukan masalah itu sebagai satu hadiah ajalah. Dikatakan sebagai ikatan. Kalau nak bagi mahal lagi cantik, ya, seperti mana yang dibuat di kalangan manusia, dia bagi mahal lagi cantik, itu tak menjadi masalah. Tetapi kadang-kadang dia bagi lagi mahal lagi cantik, lepas tu terajang menampur semua kena. Itulah pula masalahnya kan. Dan mas kahwin ini bila dibagi kepada seorang wanita, itu lelaki tak boleh ambil. Okey, dah kita bahaskan harta perempuan lelaki boleh ambil tak? Tak boleh. Walau 1 sen tak boleh. Tak boleh perempuan. Tak berani nak cakap perempuan.
Ingat ya, kena betulkan kaedah ni kerana ada beberapa perkara. Harta lelaki perempuan boleh ambil tak? Kuat dia pula. Baik. Harta perempuan confirm lelaki tak boleh ambil. Walaupun sedikit melainkan dia kata okey tak apalah pakai je lah kan. Bawa halal. Kalau tak dia nak curi-curi harta perempuan tak boleh. Walau miskin macam mana seorang lelaki tak boleh. Ya. Harta lelaki perempuan tidak boleh ambil. Bukti dia, bila suami mati harta tu untuk siapa? Faraid kan. Nampak tak? Berarti harta itu bukan harta seorang isteri nak ambil suka hati dia. Tak boleh. Ya, kecuali apa yang diizin oleh suami. Tu boleh. Dan kecuali kalau suami itu kedekut. Kalau suami itu kedekut, Rasulullah dah katakan kepada Hindun ambil je, ya, dengan syarat keperluan sahaja. Pergilah ambil, ya. Bukan pergi ambil beli tiket nak ke Europe, nak ke berjalan, tak. Ambil untuk keperluan rumah, bayar sewa, bayar api elektrik, makan minum, tu keperluan. Okey, itu sahaja. Dan kalau suami kata okey pakailah, kena tanya tak? Jangan bertanya. Orang lelaki kalau bertanya dia akan had-had. Berarti boleh pakai je lah. Tapi berhati-hati mentadbirkan, atau Rasulullah mengingatkan pentadbiran keuangan tu pada isteri tu, pandai menjaga dia. Ya, okey. Baik. Jadi kita kena tahu harta suami pun bukan untuk kepunyaan isteri nak sesuka hati, dia boleh ambil dengan izin dan kalau dibenarkan maka boleh guna. Ya. Baik. Kemudian, mas kahwin adalah harta yang mana milik isteri, tidak boleh lelaki mengambilnya juga. Ya, tak boleh. Dalam Al-Quran mengisyaratkan dalam surah Baqarah, bila kamu dah bagi itu, kamu tak boleh nak ambil balik mas kahwin tu. Allah silap aku bagi banyak dulu. Salah kamu. Kan? Siapa suruh bagi banyak? Lepas tu kita pula berjanji bulan bintang. Ingat pada orang lelaki, isteri seorang yang kuat ingatan dalam bab-bab yang begini. Dia ingat. Ya, kita dah tak ingat. La ilaha illallah, dia ungkitnya. Apa ingat tak? Kita nak ke sana, Allah terlupa kan. Isteri ingat. Ya, tu kelebihan dia lah. Tang tu dia ingat, tak Quran dia tak ingat. Apalah Quran dia ingat. Okey. Saya teringat kalau seorang itu bernikah waktu dulu kan, dia berhutang, bagaimana kedudukannya? Aku nikahkan di kau, lalu lelaki tu cakap, saya terima nikahnya dengan sebidang tanah hutang, misalnya kan, atau berhutang. Lelaki itu tetap kena bayar. Tetapi kalau lelaki itu dah rasa macam tak mampu nak bayar, hukum tu bagaimana? Bergantung pada wanita itu nak menghalalkan tidak. Atas situlah pula. Saya pasal orang kampung kan, saya jumpa dengan makcik itu, pangkat nenek lah, opah-opah kan, orang Perak opah kan. Atuk kamu tu dia berhutang dengan aku. Orang Perak kan. Hutang macam mana? Opah panggil lah opah kan. Nikah dulu dia kata nak bagi tanah, tapi sekarang tak bagi kan. Udahlah opah, dah bercucu cicit dah kan, sabar halalkan lah kan. Tapi nak cerita, kalau dah sampai tahap begitu, terpulang kepada perempuan, ya, dan sudah tentu besar pahalanya. Okey, dah sampai bercucu cicit kan, berhutang kan, tak apalah, ala kulli hal. Baik. Jadi ini yang disebutkan mas kahwin yang mesti diberikan. Sebaik-baik wanita itu adalah mas kahwin yang paling mudah, yakni permudahkan urusan pernikahan kepada anak-anak ataupun generasi kita, terutamanya di zaman ini. Cabaran terlalu besar, ya. Allah sedang uji kita ni. Masalah perkahwinan jika menyusahkan, kita akan terjebak dalam banyak masalah, terutamanya penzinaan. Dah tahun berapa ya kita tengok statistik tentang anak-anak luar nikah begitu menakutkan. Memang begitu menakutkan. Ya, bila kita menyusahkan, banyak syarat-syaratnya menyusahkan, maka di situ akan timbul. Tetapi kalau mempermudahkan pula, kita tengok mudah pula cerainya. Ya, yang dikatakan hampir tiap-tiap 1 jam berpuluh orang yang bercerai. Apa ceritanya? Ya, adakah nikah itu untuk bercerai atau bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, yang penting didikan agama perlu ditekankanlah dalam bab ini. Okey, baik, kita lihat balik. Wanita-wanita menjaga kehormatan dengan membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina.
Okey, di sini ada berkaitan dengan nikah-nikah seperti nikah mut'ah. Okey, nikah mut'ah, nikah kontrak yang dibayar tetapi berbentuk zina yang diamalkan oleh golongan Syiah. Ya. Ataupun ada jenis-jenis nikah yang kita nampak berbentuk zina, tetapi ada juga jenis-jenis nikah yang kita nampak tidak bentuk zina, dia halal. Ya. Yang ni kita tak nak bercaralah banyak sangat. Ya. Kerana kita dah orang yang dah menikah belaka, dah beranak cucu dah. Dan tidak pula menjadikan gundik. Okey, ini pun di antara perkara yang menarik. Allah melarang kita mempergunakan untuk menjadikan gundik-gundik. Sesiapa yang kafir sudah beriman tidak menerima hukum hakam Islam, maka hapuslah amalannya dan dia di hari kiamat termasuk orang yang rugi. Okey, dengan arti kata lain, kita dah nampak hukum hakam di sini. Namun saya mengatakan pernikahan Ahlul Kitab, yang perlu kita tahu bahawa pernikahan yang terbaik dengan orang yang beriman, untuk memastikan generasi kita ini sentiasa dalam keadaan terbaik, ya, dan tidak dibenarkan orang-orang yang rapuh iman mereka tak kuat untuk mengahwini ahli kitab. Bagi kaum lelaki dan perempuan tidak dibenarkan sama sekali, ya, berbentuk begini tak dibenarkan, ya. Kalau apa pun kecuali mereka masuk Islam, itu okey. Ini kesnya yang dimaksudkan di sini ahli kitab yang tak tukar agama dia, ya. Tetapi kalau mereka masuk Islam boleh, ya, lelaki perempuan tak menjadi masalah. Baik, sekarang kita masuk ayat yang menarik. Ayat ini yang akan kita bahaskan. Ini dah biasa dah, tapi kena bahaskan. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu sampai kedua buku lali. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik yang bersih. Sapulah muka kamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kamu supaya kamu bersyukur. Okey, ini di antara ayat hukum hakam berkaitan dengan wuduk. Okey, dan tanda kita berwuduk itu tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah untuk menjaga kebersihan diri kita. Okey. Baik. Allah mengisytiharkan, wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia orang beriman ni? Siapa? Jawablah. Kita. Okey. Kitalah orang yang beriman. Sambutlah seruan ini. Subhanallah, seruan itu Allah panggil untuk kita. Wahai orang yang beriman. Ya Allah, aku terima sambutan ini. Okey, baik, apa dia? Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat. Okey, dalam ayat ini mengisyaratkan sesiapa yang nak melakukan solat, ya, mesti ada wuduk. Ini ayat berkaitan dengan hukum hakam wuduk. Alhamdulillah kita dah belajar dah dari kecil sampai sekarang dah tahu. Tapi kita kupaskan sebagai ulang kaji. Maka hukum berwuduk ini pada solat adalah wajib
seperti mana pada tawaf. Kenapa Rasulullah kata tawaf itu seperti solat? Berarti bila dah kata seperti solat, mesti ada wuduk. Okey? Cuma tawaf itu boleh berkata-kata. Tu je. Ya. Asalnya semua dah pergi haji, umrah kan? InsyaAllah. Maka kita dah tahu. Okey. Jadi, hukum nak solat mesti ada wuduk. Hukum nak tawaf mesti ada wuduk. Wajib ataupun sunat, kedua-duanya mesti ada wuduk. Begitu juga solat, wajib ataupun sunat, mesti ada wuduk. Okey, clear. Dan bagaimana hukum-hukum wuduk sebenarnya? Okey, wuduk adakah hanya untuk solat ataupun untuk yang lain-lain? Okey. Yang lain-lain. Okey, apa dia yang lain-lain tu? Baca Quran, pegang Quran lah, kan? Pegang Quran. Okey, lagi? Nak tidur pula, kan? Okey, betul lah, nak tidur. Okey, nak tidur. Dalam kelas ni nak tidur kena wuduk tak? Tak. Okey, lain? Tawaf dah. Okey, wuduk adalah disunatkan bila-bila masa. Okey, wuduk adalah disunatkan bila-bila masa, terutamanya yang disebutkan tadi, seperti pertama orang yang nak memegang Al-Quran disunnahkan, ya, digalakkan. Dia nanti kadang-kadang ada perbahasannya. Okey, berkaitan dengan Al-Quran tu, bila dia gunakan istidlal dalil yang salah, maka di sana kita perbahaskan. Tetapi digalakkan berwuduk. Okey, yang kedua, orang yang nak tidur, berdalilkan hadis bagi orang-orang yang nak tidur, dia baca doa. Baca zikir dia, dan di antaranya berwuduk. Maka kalau kita ada wuduk nak tidur adik, ya, nanti bila kita tidur, malaikat akan ada bersama kita, ya. Malaikat rahmat tu ada bersama kita. Ya, itu di antara kebaikannya. Kemudian di antara disunatkan berwuduk bila kita makan benda-benda yang bakar. Ya, macam barbecue ataupun kambing bakar, ayam bakar, kan? Okey. Ada satu masuk cendol bakar. Kita macam mana cendol bakar ni? Mula macam mana cendol bakar, nak cuba. Rupanya bakar tu nama orang, cendol bakar. Kacau tu. Okey. Baik. Jadi benda-benda bakar disunatkan untuk berwuduk, ya. Tapi kalau tak berwuduk tak menjadi masalah. Okey, lain. Dan kalau berwuduk saja-saja pun itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang mukmin sentiasa dalam keadaan berwuduk, yang digalakkan, ya. Dan dimaksudkan orang mukmin sentiasa berwuduk itu dikaitkan dengan sentiasa waktu solat dia berwuduk, waktu solat dia sentiasa dalam keadaan wuduk. Baik, itu dia persoalan berkaitan dengan wuduk. Kerana wuduk itu terlalu umum, ya. Tetapi yang wajib hanya untuk solat dan tawaf, yang lain tu disunnahkan. Itu pasal wanita-wanita dalam period pun, dalam haid pun dia boleh berwuduk, tak menjadi masalah. Okey, satu. Dan kedua, berwuduk ini di antara perkara kelebihan dia boleh menghapuskan dosa. Ya, dia hapuskan setiap wuduk yang kita ambil, air yang keluar daripada muka kita dan tangan kita ni yang disebutkan dalam hadis, habis dosa-dosa dikeluarkan, tetapi dosa-dosa kecil. Ya, oleh kerana tu dosa-dosa kecil ni Allah bagi peruntukan kita banyak untuk menghapuskannya. Alhamdulillah. Ya, sakit sendiri dah termasuk dalam kategori penghapusan dosa. Kemudian orang yang berwuduk ini di antaranya sifat orang mukmin. Ya, sifat orang mukmin. Kerana orang kafir dia tak ada wuduk. Orang mukmin yang sentiasa berjaga wuduk. Dan wuduk ini pula adalah kelebihan dia. Apa dia? Dia akan menjadi cahaya kita di akhirat kelak. Cahaya keimanan satu, cahaya wuduk dua, dan satu lagi cahaya apa? Cahaya apa? Sorry? Cahaya uban. Cahaya uban. Okey, cahaya iman dah ada dah. Cahaya wuduk dengan cahaya uban. Orang-orang mukmin yang dia hidup sampai hari tua dalam keadaan beruban, dia tidak mengkalakan dengan kala hitam. Itu syarat dia. Maka dia akan menjadi cahaya di akhirat. Masalah mengkalakan cahaya kala hitam ada masalah bagi orang-orang yang dah tua. Tapi kalau dia muda dah beruban, 20 tahun dah beruban, ya, itu masalah penyakit yang perlu diubat. Itu tak apa berkala hitam. Ya, tetapi bagi orang yang tua, dia rasa aku ni muda lagi, hanya umur dah 60 lebih dah. Kan? Dia tak boleh. Okey.
dia akan terhalang fadilat. Sedangkan syurga itu dapat dicium baunya dalam jarak begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Sekarang kita lihat tentang penafsiran ayat ini. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak berwuduk, nak melakukan solat, maka yang pertama basuhlah muka kamu. Okey, sekarang kita bahaskan berkaitan dengan basuh muka. Had mana muka dan siapa akan terjemah ni, siapa tahu? Siapa yang akan terjemah ni? Basuh muka, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu, Al-Quran dan Sunnah mesti Rasulullah yang akan mentafsirkan. Okey? Jadi, bila disebutkan muka, berwuduk ni kita kembali kepada wuduk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, ada beberapa hadis termasuk hadis Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang menarik. Hadis Uthman agak clear seperti mana juga hadis Abu Hurairah, dia perincikan. Bila Allah mengatakan idza qumtum ila solah, bila kamu nak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, cucilah mukamu. Okey? Siapa yang akan menterjemahnya? Rasulullah. Kerana ayat itu turun kepada Rasulullah dan Rasulullah sahaja yang faham tentang ayat ini. Kerana persoalan ini ada satu persoalan terutamanya kaum wanita. Ingat ya, hukum hakam bila Allah turun sama, lelaki perempuan hukumnya sama, tak ada beza. Ya, tak ada pula lelaki basuh ni, perempuan sekadar tak ada. Ya, kecuali bila hukum tu membezakan lelaki dan perempuan, seperti waktu haji. Kan, wanita tak boleh pakai ini, kan, tak boleh pakai niqab, ya, lelaki tak boleh pakai pakaian, diasingkan. Maka kita kena asingkan. Tetapi dalam bab solat, bab wuduk, sama je kita lihat, lelaki dan perempuan sama. Cuma bab pakaian wanita, ya, waktu solat dia lain, ya, lelaki menutup aurat, perempuan menutup aurat dia, ada batas dia, cara dia. Baik. Jadi kita lihat di dalam ayat ini mengatakan faghsilu wujuhakum. Hak mana wujuh ni? Okey, hak mana muka ni yang menjadi perbahasan. Dia sampai seorang kakak tu, ya, sampai saya dah tak boleh tidur, Ustaz. Saya dengar dah, saya buat umrah pada 2-3 tahun yang lepas. Tiba-tiba Ustaz tu kata tak sah. Sebab apa? Pasal tawaf saya berwuduk, wuduk saya ada yang tak kena. Apa yang tak kena tu? Kan? Dia kata, perempuan ni ada anak rambut di sini, kan? Saya tak gosok-gosok anak rambut saya. Jadi rambut saya tu tak basah. Dia kata macam tak basah lah. Jadi hukumnya batal wuduk dia. Macam mana tu? Saya pun aduh kesiannya, kan. Ini kita nak bahaskan. Okey? Sekarang masalahnya wuduk ni, okey, pada kulit ke pada rambut? Kan? Dia duduk sibuk buat rambut perempuan ni, segmen dia tu, ustaz tu kata kena keluarkan. Kena keluarkan, kena basuh macam tu. Kesian dia. Saya kata, yalah, kalau orang tu botak, kan, tak ada rambut, macam mana hukum dia? Okey, baik. Jadi daripada hujung rambut, hujung rambut kita, anak rambut ni saya dah botak ke atas ni, jadi takkan nak naik ke atas lagi. Okey, dia had sini, ya, sampai telinga ni, tepi telinga ni, dan bawa ke dagu. Okey, cuma ada perbahasan, ada ke sini, tapi bawa ke dagu. Okey, kaum lelaki janggut dia kena sela-selakan. Jadi ini dikatakan muka. Sebelum tu muka ni sini. Ya, Dek, muka sini. Okey. Selesai? Ada perbahasan? Apa tu? Nak basuh muka? Nak gosok muka? Itu terpulang. Nak pakai 2 tangan, 1 tangan tak menjadi masalah. Yang penting air tu kena. Okey, nanti kita bicara muka dulu, ya. Okey, muka dah nampak dah. Apa ada pada muka? Mata. Lagi? Hidung. Lagi? Mulut. Okey. Baik, nampak dah? Kita sendiri jelas. Okey. Lalu Rasulullah SAW, di antara sifat wuduk dia, bermula cara wuduk Rasulullah adalah penafsiran bagi ayat ini. Okey, penafsiran ayat ini. Pertama, ya, yang menjadi, kita ada yang mengatakan sunat ke apa, bagi saya ittiba', mengikut Rasulullah itu afdal. Ya, saya tak bicarakan sunat apa, cuma saya katakan saya akan cuba mengikut hak mana yang mampu. Ittiba'ur Rasul, itu maksudnya ikut. Bila kita dah akui Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah, utusan dari langit, saya takkan canggah dia. Okey, pertama, cara dia mengambil wuduk, dia ambil air
Ya, dia ambil air tu, pertama sekali dia ucapkan bismillah, niat tu kena ada lah. Dan niat kita tahu dia adalah dalam hati. Ya, secara automatik kalau kita dah ambil niat nak berwuduk tu, secara automatik ya kita niatkan Allah Taala, ambil air, kita cuci, ya. Cuci, dan Rasulullah selang-selikan macam tu Ya, dia selang-selikan kadang-kadang macam tu. Okey? Selesai? 2 kali, 3 kali, kadang-kadang sekali tak menjadi masalah, sekali, 2 kali, 3 kali dalam bab ini. Tetapi kadang-kadang Rasulullah buat 3 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang sekali. Okey. Habis dah. Ya, hak ni pergelangan tangan bila disebutkan dalam hadis mencuci tangan tu, hak tu je. Dia ambil air, dia cuci. Okey. Okey, habis. Ya, kita tengok masyarakat kita cuci kaki dulu. Ya. Betul, kalau pergi ke tempat wuduk dia cuci kaki dulu. Wallahu alam kenapa. Okey, tak apa. Cuci tangan dulu, ya, baca bismillah. Bismillah. Ingat ya, bismillah. Tak payah ar-rahmanir-rahim. Ya, bismillah, kerana bismillahirrahmanirrahim itu untuk Al-Quran. Okey, itu untuk Al-Quran. Kalau yang lain ni bismillah dah memadai dengan nama Allah. Ya, okey. Baik. Dalam toilet. Okey, yang menjadi perbahasan tu atas toilet betul ke ataupun dalam tu kita kata ada kelonggaran lagi. Ya, tempat bahagian wuduk tu tak menjadi masalah. Ya, kalau atas dalam betul-betul kita tutup tandas tu, kita duduk atas tu bismillah, itu ada masalah lah. Ya. Tetapi kalau lainkan sikit, ke depan sikit tak ada masalah. Ya. Boleh je. Hati mulut pun boleh. Ya, insya-Allah. Sila. Okey. Kemudian dah habis dah. Ada nak tambah? Kau ada pula. Nanti jap bau tangan. Tunggu. Laju je kak. Okey, baik. Habis dah basuh tangan, maka diambilkan air. Okey, sekarang penafsiran muka Allah katakan faghsilu wujuhakum ni, Rasulullah mentafsirkan. Muka tadi kita sebut apa? Mata, hidung, mulut. Okey. Jadi sekarang mulut tu ambil air untuk berkumur-kumur dan tolakkan sedikit ke hidung. Okey? Kenapa? Mulut dan hidung termasuk muka dalam penafsiran. Rasulullah yang praktikalkan begitu. Subhanallah. Kalau tak kita tak perasan. Kita tu sunat je. Jangan. Ya, ittiba' Rasul. Tuan-tuan dan perempuan, kalau offer apa ni, kalau orang nak bagi duit, okey ambil 100 lagi, ambil 100 lagi. Kita akan ambil kan? Tapi takkanlah benda macam ni. Sedangkan bagi saya bila disebut sunat tu saja dah nilainya terlalu besar di sisi Allah. Sunat qabliyah subuh apa ganjaran pahala? Lebih baik daripada dunia seisinya. Bayangkan, saya beriman dengan hadis yang sahih. Ya. Bayangkan, itu baru sunat qabliyah subuh saja. Dan berbagai-bagai sunat yang Allah sediakan. Jangan dipandang remeh lah. Okey, ambil air tu cara dia, masukkan dalam mulut dan tolak ke dalam hidung. Ya, air yang sama. Itu kena praktikal tu. Ya, duduk kat bilik air ni cuba, kan. Selalu kita ambil kumur, lepas tu baru masuk air dalam hidung. Ya, kalau ikutkan sunnah, tapi tak salah lah. Cuma kita katakan ambil air satu, kedua, tolak terus dalam hidung. Kadang-kadang yang tak biasa, lemah kan. Dia lemah kejap lah, kan. Tapi tak apa. Percubaan tak menjadi masalah. Lama-lama akan biasa. Itu cara dia. Lepas tu dah masukkan air dalam hidung, tangan kiri tu tolak air ke bawah. Dari hidung tu dia tolak. Okey? Boleh? Tak apa, cuba. InsyaAllah. Okey. Itu cara wuduk Rasulullah yang diriwayatkan oleh Uthman radhiyallahu anhu dan juga Abu Hurairah. Okey. Habis dah, maka barulah kita cuci muka, ya. Okey, yang kita terangkan. Okey. Apa dia tadi? Ya, dia tengok muka dia kalau ikut ada perbahasan yang disebutkan lihya. Lihya ni janggutkan liha sini. Bukan leha, kat leha. Tak, bahasa Arab lihya. Liha. Okey. Kat leha pula. Bila sebut kat leha, kat janggut pula. Okey, liha. Okey. Dia rahang sini, dia kaitkan sikitlah bahagian bawah. Bawah sikit. Ada tulang. Siapa dagu tak ada tulang? Cicek. Dia bawah dagu tu lah. Okey, bagi orang lelaki disunnahkan menggosok-gosok janggut dia tu. Ya.
Janggut yang tebal. Habis? Sorry? 7. Okey, wanita dia tidak jadi masalah. Apa yang ada di bahagian muka ni lah. Dia sapu, yang penting kulit tu yang kena. Ya, dia gosok aja macam tu. Tak menjadi masalah. Tak ada pergi ambil tu basuh tak ada. Ya. Yang laki lagi tak ada masalah. Okey? Tak apa, taruh belakang telinga pun tak apa. Taruh ikat atas macam tu pun tak apa. Okey? Tapi yang penting kulit ni, bahagian kulit ni kena. Okey. Ni anak telinga ni dia bermula daripada sini, bahagian sini dan atas ni nasiah, yang dikatakan nyawa kita akan keluar daripada nasiah tu. Anak rambut di atas kepala dan bawahnya dagu kita, lebih kurang belakang sini sikit. Okey. Ada apa bahasan lagi? Mata tak payah masuk air. Mata tak payah. Dah ustaz kata mata tu masuk dalam muka, mata gosoklah macam tu kan. Tak jadi masalah. Kening biasalah kalau dah gosok macam tu kenalah belaka. Okey? Dia ada hukum hakam makeup bab kening. Kita akan bahaskan itu bab hukum hakam makeup. Okey. Lain ada? Okey, tak ada, kita naik. Kalau begitu kita dah habis masalah muka. Kan Allah katakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kamu sampai ke siku. Saya tertarik dengan ayat ni ya. Kita tak perasan, kita terus je basuh kan. Tetapi bila saya dengar Syekh Saleh Fauzan menerangkan ya, berkaitan dengan ini, orang kata mana nak basuh? Mula-mula dari siku ke tangan, ujung tangan? Kan? Jangan terbuka kak. Okey. Dalam Al-Quran mengatakan faghsilu aydiyakum, tangan kamu ilal marafiq. Berarti dari tangan sampai ke sini dulu. Okey, berarti dari sini ke sini. Masya-Allah, saya kata bagus penafsiran dia. Allah kata dari tangan sampai ke siku. Jadi sampai ke siku. Cuma yang menjadi perbahasan, adakah hak sepadan siku ataupun sampai ke ketiak atau ke apa ke, yang berdalilkan daripada hadis Abu Hurairah tu. Ya, jauhkan lagi tempat wuduk kamu kerana nakkan cahaya tu. Tapi kita katakan hak mana paling kurang, hak siku tu lah. Ya, siku. Saya tak apa buka. Kak jangan buka. Okey? Hak tu. Okey, hak ni. Dan lebihkan sikit sebagai isyarat, maksud kita lebihkanlah. Okey? Dan gosokkan. Terutama siku kita yang berkedut ni, yang dikatakan buruk siku tu, gosok. Okey? Okey. Habis. Dan begitu juga kiri. Dia utamakan kanan, lepas tu baru kiri. Itu kaedah dia. Okey, ada perbahasan? Tak ada? Ini yang uduk biasa. Jangan uduk kalau dibalut, luka, patah tangan. Itu lain cerita. Ini yang clear. Okey, kemudian famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Okey, di sini ada perbahasan sikit. Dan kamu sapukanlah kepalamu. Okey. Dan basuhlah kaki kamu sampai ke buku lali. Okey. Sekarang ayat ni mengatakan menyapu kepala. Siapa akan tafsirkan? Alhamdulillah. Okey, Rasulullah akan tafsirkan. Dan saya katakan wuduk manusia, wuduk lelaki dan perempuan sama saja hukum dia. Okey? Baik. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepala dia macam mana? Kan? Okey, dia ambil air. Cuma adakah air itu air yang kedua dia ambil ataupun air yang lepasan basuh tangan? Ya. Dia menjadi perbahasan pasal kita dalam mazhab Syafi'i dia ada air mustakmal, dia menjadi benda-benda tu yang agak memberatkan sedikit. Okey, tetapi kita ambil air, maka cara membasuhnya kalau mengikut hadis ya, dengan letakkan tangan ni, tarik ke belakang. Okey. Tarik ke depan balik. Okey, macam tu. Itu yang jadi orang perempuan. Allah, tarik, tutup muka dia kan. Tapi buatlah simple-simple perlahan, lepas tu tarik perlahan-perlahan je. Janganlah. Ya. Tetapi bagi mereka yang ada tudung misalan ataupun serban macam ni yang dibuatkan, bahawa Rasulullah meletakkan sedikit air tu di bahagian kepala dia dan tarik atas serban dia. Lepas tu tarik macam tu. Itu tak jadi masalah. Itu yang puncanya datang perbahasan hanya meletakkan air sedikit saja disebabkan ada serban tu yang Rasulullah buat.
Tapi yang paling tepat kita letak, tarik ni. Dan habis tu dengan air yang ada pada tangan kita masuk telinga. Kenapa? Al-udhunani minar ra'si. Telinga dari kepala. Dia masuk bahagian kepala. Okey, itu yang mengisyaratkan sini muka, sini kepala. Okey? Al-udhunani, telinga, dua telinga daripada kepala. Maka kita sapu kepala dan sapu telinga. Terjemahan Al-Quran begitu yang Rasulullah buat. Okey. Selesai? Apa dia? Telkung. Tak apa, kita letakkan sikit dia. Tolak sikit dah. Lepas tu sapu je atas tu. Keluarkan tangan kita, sapu atas. Oh, telinga. Hak mana mampu je lah. Gosok kan? Sorry? Orang perempuan banyak mana airnya sebab setengah tu saya nampak sampai lecur setengah. Itu yang Nampak apa? Lenjun. Oh, lenjun. Pasal perak tu. Dah dia sapu kepala bukan mesti basah. Kan? Kalau basah hang ambil. Okey, dia sapu je melengkapi syarat saja. Ya. Dia bukan basah. Okey, ada lagi perbahasan. Abang tak datang. Sekali saja. Okey. Dengar ya, dalam hadis kita menyaksikan semua anggota kita ni 3 kali ataupun pilihan 2 kali ataupun sekali. Tetapi pada kepala ya dan telinga sekali sahaja. Walaupun yang lain 3 kali, pada kepala dan telinga sekali sahaja. Sapu, bukan basuh. Sapu je. Kita kata tak batal, tapi tak itiba'ur Rasul lah. Senang, tak berapa nak kena pasal Rasulullah yang mentafsir. Ya. Macam kak pakai spek mata. Satu mata je ada spek, satu lagi tak ada kan? Ganjil tu kan. Macam pakai kasut tumit tinggi. Satu tumit tinggi, satu tumit rendah. Lagi tak lengkap lah kan? Okey, habis. Dah, ada lagi? Isi serempak tangan lagi atau boleh kita letak selama ada tangan itu baru. Okey, kita melihat dalam bab ini ittiba' Rasul lebih afdal lah. Tapi kalau masih lagi dalam perbahasan yang disebutkan ada perbahasannya, insya-Allah mudah-mudahan diterimalah. Ya. Kita masih lagi meletak ala kadar je kan kepala kita ni, lepas tu telinga pun mula kanan kiri. Mudah-mudahan Allah terimalah tu je. Tapi nak kita persembahkan package yang Rasulullah buat. Ya, yang terbaik. Sorry Kak. Ya. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang afdalnya bermula daripada hujung jari. Okey, itu. Okey, ada lagi? Ada, tak ada. Okey. Kemudian dah habis dah kepala, okey, dan telinga termasuk kepala, maka sekarang kita pergi ke kaki. Okey, ke kaki. Dan kaki bermula daripada hujung jari kaki itu sampai ke buku lali. Okey, sampai ke buku lali dan menggosok-gosoknya celah kaki. Kalau kita melihatkan celah kaki dalam perbahasan di antara Imam Malik mengarahkan kita gosok macam itu, celah-celah kaki itu. Ya. Maksud kita dengan anak jari. Okey. Itu cara dia. Baik. Ada perbahasan? Insya-Allah tak ada. Bab kaki senang je. Kaki kena pegang. Maksud kena pegang. Kena gosok. Bukan pegang, kena gosok. Ya, okey, kena gosok. Kenapa dia berisu berkaitan dengan wailul lil aqabi minan nar? Orang Arab dulu di zaman Rasulullah pun itu teguran Rasulullah bila dia tengok kan mereka berjalan di padang pasir, kadang-kadang berdebu. Bila basuh kaki tu ternampak bahagian tertentu tu tak kena air. Dan yang tak kena air itu adalah bahagian bawah buku lali di bahagian belakang.
Itu yang Rasulullah kata, wailul lil aqabi minan nar. Ya, neraka wil lah bagi mereka yang mana air wuduk tak kena, tapi mereka nak pergi solat kan, tak kena pada bahagian bahagian kaki yang wajib dibasuh. Maka kena. Itu yang berfungsi untuk gosokkan semua anggota-anggota badan, anggota wuduk. Sorry? Apa dia? Pakai apa? Okey, nak masuk tu. Okey. Kenapa? Kita akan masuk sebentar lagi. Kita akan bahas. Ini yang wuduk secara betul, biasa. Ya. Bagus. Bismillah. Siap minum. Adakah anggota-anggota tubuh badan kita yang kita berwuduk ni perlu diniatkan, ya Allah, waktu kita ambil wuduk basuh muka, dapatlah aku melihat wajahmu. Dan kalau yang kanan kita basuh, ya Allah, biarlah tangan kananku mendapat ambil kitab kan, tangan kiri. Tak perlu. Ya. Tak perlu, kerana tidak ada warid dalam hadis Rasulullah berbuat begitu, berniat begitu. Bahkan Rasulullah katakan semua anggota wuduk ini, yang pertama akan menjadi saksi, dan kedua dia akan menghapuskan dosa kita secara automatik. Okey. Tetapi kalau kita khilaf dengan atau bercanggah dengan perbuatan Rasulullah, kita takut. Boleh tangan kita memegang kitab di bahagian kanan, terus bertukar menjadi bahagian kiri. Lah. Kerana kita mencanggahi Rasulullah. Dan lelaki ini adalah lelaki agung. Okey. Baik. Selesai? Okey, sekarang kita melihat dari sudut yang berikutnya. Waktu tayamum kita bahaskan semua berkaitan dengan hukum hakam wuduk, yang apa tangan dia terbalut, nak sapu khuf apa semua. Okey, kita lihat seterusnya. Baik. Allah mengatakan lagi, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu sampai kedua buku lali. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Okey? Bila kamu junub, mandilah. Yang ni mandi wajib. Dan sifat mandi wajib pun kita akan terangkan. Okey? Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh wanita, lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan tanah itu. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kamu, supaya kamu bersyukur. Okey, bila dah selesai kita berwuduk, maka di sini Allah bagi tahu seorang itu berwuduk hadas kecil. Sekarang kalau hadas besar wajib mandi. Okey? Wajib mandi ini kalau mengikut sunnah, cara yang Rasulullah SAW buat, cara mandi janabah dia ialah dengan pertama membasuh anggota sulit dia dengan niat mandi janabah, membasuh anggota sulitnya, kemudian depan dan belakang, kemudian dia menggosokkan tangan dia ke lantai, kerana kita kena faham tandas Rasulullah tak macam tandas kita. Ya, tandas Rasulullah dalam tandas bilik air dia pasir. Ya, adalah beberapa perkara, dan tandas jamban dia bukan macam jamban kita di sini. Itu agak menarik, kerana saya teringat dalam kisah-kisah orang-orang Arab di zaman dahulu, tandas dia macam mana kita nak sebut? Kalau kat sini kita nampak hutan tu, kat situlah tandas dia. Cuma bezanya orang perempuan di waktu malam. Orang perempuan zaman tu dia jaga perut dia. Dia jaga perut dia. Okey, misalnya dia tak tahan sangat, sabar. Tunggu sampai malam baru dia pergi ke tandas. Tahu tak benda tu? Ya, mereka jaga. Ya, mereka jaga perut mereka supaya tidak buang air di waktu siang. Buang air besar lah. Buang air kecil di dalam rumah, tapi buang air besar dia tak buang dalam rumah. Dia pergi buang ke dalam hutan yang berhampiran. Okey? Itu pasal dalam cerita Aisyah di fitnah tu. Pasal dia buang air di waktu malam tu. Memang dia dah program perut dia nak buang air, maka pada hari tu kena pula waktu malam. Ya. Waktu malam terus dia pergi buang air di jauh dia pergi. Ya. Lepas tu dia balik, okey ada lagi. Lepas tu dia tinggal, kalung aku tertinggal. Kalung mak dia bagi tu, dia patah balik, dia terlupa bagi tahu Rasulullah.
Lepas tu rombongan dah berangkat, dia dah jumpa kalung, dia pergi tak ada dah rombongan. Pasal kes dia kontrol perut dia, jaga waktu malam. Dan memang masyhur zaman itu wanita-wanita buang air besar di waktu malam dan di dalam hutan-hutan yang disediakanlah. Ya. Kita pernah merasa tak benda-benda macam ni? Siapa orang kampung dia merasa? Ya. Bubuh dan teh saya tak tahu. Saya teringat waktu saya balik kampung, ayah saya tentera di Taiping, lepas tu balik kampung kat Bota tu, ya. Memang waktu tu tak ada tandas. La ilaha illallah, orang kampung kan. Apa-apa nak buang air kat mana? Mu pergi kat hutan belakang. Ya Allah. Bila pergi kat hutan dengan biawaknya, dengan apanya, bayangkan macam mana. Kes tak suka balik kampung pasal kes nak ke tandas susah. Tapi kalau dia kata pergi ke Sungai Perak, itu best. Pergilah Sungai Perak. Ya. Tu pasal kita kadang-kadang benda ni ada pengalaman seronok, kita boleh bayangkan. Okey? Dia kena hati-hatilah. Jangan buang air dekat tempat jin. Dia ada kaedah-kaedah dia, ya, masuk. Tu pasal bila masuk hutan tu apa nak baca? Ingat Assalamualaikum Tok Nenek, anak cucu. Tak, itu syirik semua tu. Bila masa kita ni jadi anak cucu jin pula kan? Tak, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu satu. Lepas tu pastikan kita tak buang air dekat busut-busut. Yang kedua, tak buang air kawasan ada lubang-lubang kecil ke besar, tak boleh. Kerana itu adalah lubang-lubang. Di situ takut jin ke, ataupun ular ke, ataupun binatang-binatang. Tu. Lepas tu bukan buang air dekat laluan orang. Mentang-mentang lah kita dah nak cari tempat ringkas kat laluan orang kan, kosong itu tak boleh. Ya. Kemana kita pergi ke sana pula? Okey, bab junuban. Okey. Jadi Rasulullah yang diriwayatkan daripada Aisyah apa semua hadis ni, kenapa hadis ini hanya Aisyah yang masyhur dalam bab ini? Ya, kadang-kadang sehingga Syiah mengatakan Aisyah mencerita keaiban Rasulullah. Bukan. Tetapi dengan adanya Aisyah, maklumat tu cara Rasulullah ya mandi wajib tu kita tahu. Ya, penting sangat-sangat. Hadis-hadis seperti datang daripada Aisyah dalam bab-bab perincian hak-hak Rasulullah ataupun kelakuan suami isteri amat penting kita tahu. Ya, Aisyah banyak meriwayatkan bab ini. Bukan membuka keaiban tetapi menceritakan hukum hakam di situ. Ya. Itu pasal kalau kita menyaksikan dua hadis akan bertembung. Ya. Aisyah banyak acara dia melihat Rasulullah di rumah. Para sahabat banyak di luar. Lalu dia mengatakan, siapa yang mengatakan, dia terdengar sahabat di kalangan sahabat mengatakan Rasulullah buang air berdiri di satu tempat. Lalu Aisyah kata, siapa yang mengatakan Rasulullah buang air berdiri, dia penipu. Macam mana? Macam mana tu? Pasal Aisyah duduk di rumah, dia menyaksikan Rasulullah buang air di rumah, kan? Sahabat berada dengan Rasulullah di perantauan, berjalan bersama, dan dia menyaksikan satu hari Rasulullah buang air di tepi bukit. Di situ ada perbahasan tu. Di tepi bukit, ya, di tepi bukit sambil berdiri. Itu menarik dalam perbahasan tu. Berarti Aisyah betul dia berkata begitu hanya di rumah, tetapi di luar ada hukum hakam dia tersendiri. Okey, berarti adakah ada persoalan yang timbul, adakah boleh seorang lelaki buang air sambil berdiri? Ada syarat dia. Ya, baik. Okey, kita lihat balik. Dan jika kamu junub maka berjunub maka mandilah. Okey, kita sambung balik. Bila Rasulullah dah sentai tangan dia daripada di atas tanah tu ataupun kita guna sabun, ya, maka habis tu maka Rasulullah mengambil wuduk. Dia ambil wuduk. Ya, ambil wuduk sampai ke kepala dan telinga, lalu barulah dia jirus bahagian kepala dia, dia ambil sebelah kanan dan habis sebelah kiri, dan habis settle semua air dah diratakan ataupun dah disabun lah macam kita ni, kemudian barulah last kali dia basuh kaki. Ya, maka selesailah ya mandi wajib dia. Okey. Itu cara mandi wajib yang Rasulullah ajar. Kemudian bacalah doa selepas tu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan. Okey, ini nak menceritakan
jika berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk, apa kita nak buat? Okey, di antara perkara yang membatalkan wuduk disebutkan di sini adalah kamu datang daripada tandas lah, toilet, ya, buang air kecil ataupun besar, itu batal. Dan sekarang menyentuh perempuan, batal ke wuduk? Ha? Batal. Okey. Ada yang kata tak batal? Tak bernafsu. Okey, dah dua pendapat. Tak bernafsu suami isteri. Batal ke tak batal? Tak batal. Okey, ada lagi? Okey. Tengok mazhab. Baik, kita tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti dia ada buat nota kaki di sini. Mana tadi? Okey. Maksud sakit yang tidak boleh kena air. Okey. Erti menyentuh menurut jamhur ialah menyentuh, sedangkan sebahagian penafsir mengatakan bersetubuh. Okey, di sini kita akan bahaskan dalam bab apakah yang dimaksudkan menyentuh. Pada mazhab Syafi'i menyentuh. Okey. Dan ada pandangan mereka yang menyentuh ada nafsu, dan ada yang mengatakan ada nafsu ke tak ada nafsu batal. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Dan kita hormat disebabkan ayat ini mengatakan menyentuh. Cuma bagaimana kedudukan menyentuh yang dimaksudkan? Dah kita kata siapa yang akan mentafsirnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam. Kita tahu rumah Rasulullah kecil je, bilik dia kan. Lalu Aisyah baring di depan dia. Ialah kawasan kecil tu. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak rukuk, nak sujud, Aisyah memang kaki dia telunjuk, orang tidur kan. Lalu Rasulullah tolak kaki dia. Ya, tolak kaki dia. Dan Rasulullah Aisyah pun menarik kaki dia. Okey. Berarti dalam menolak tu menjadi perbahasan, ya, adakah berlapik ataupun tidak. Orang bahas tu. Sedangkan dalam hadis tu kata Aisyah cerita Rasulullah tolak kakiku, ya. Tetapi mereka kata mungkin berselimut. Dia datang mungkin berselimut, tu yang letih. Pasal dia tak duduk di negeri yang musim panas. Musim panas mana ada berselimut, kan? Dia tolak kaki. Okey, itu satu. Dan Rasulullah terus sembahyang. Dan yang kedua, hadis yang kedua, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah solat, Aisyah terjaga tengah malam. Dia raba-raba, mana Rasulullah, kan? Kita tahu Aisyah kan, dia agak cemburu. Yang sampai dia ikut ke perkuburan Baqi' itu kan. Okey. Mana? Tiba-tiba Aisyah mengatakan, aku terpegang kaki Rasulullah yang tengah sujud. Dalam keadaan begitu aku terpegang. Okey. Dan aku terdengar Rasulullah membacakan tasbih, yang maksudnya tasbih waktu sujud dia. Okey. Tapi Rasulullah teruskan. Itu dah dua hadis. Kemudian yang ketiga, nak cakap pun tak apa nak tu, ya. Dari Urwah ibn Zubair, ya, anak saudara Aisyah sendiri. Lalu Aisyah menceritakan, walaupun saya melihat Syekh Albani mensahihkan hadis ni, di kalangan orang ada yang mentaifkan, tapi saya berpegang pandangan Syekh Albani yang kuat, ya, mensahihkan hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dia pergi ke masjid. Aisyah meriwayatkan, dia menceritakan kepada Urwah, adik dia, anak saudara dia, Rasulullah kadang-kadang dia pergi ke masjid, dia mencium salah seorang isteri dia. Okey. Dan dia terus pergi masjid dan dia solat. Okey? Nak menceritakan, okey, kalau yang tadi mungkinlah berlapik-berlapik. Sekarang kalau maaflah kata orang nak mencium tu agak lapik. Cium kan? Tak ada. Okey? Dan hadis itu mengisyaratkan, bagi saya penafsiran yang Rasulullah kata, yang dimaksudkan sentuh itu bukan sentuh kulit. Tetapi yang kuat, walaupun jamhur mengatakan itu, di kalangan ulama mengatakan ia adalah, maaf kata, jima. Okey? Itu maksud dia. La mastumun nisa, maksudnya jima. Okey? Jadi hujah ni kuat disebabkan hadis itu mengisyaratkan. Itu pasal kalau dikatakan naik syahwat ke tak syahwat ke, waktu mencium isteri itu kadang-kadang memang naik syahwat, tetapi Rasulullah teruskan solat dia. Dan itu juga digunakan pakai di kalangan mazhab-mazhab, ya, yang menyebabkan kita pun guna pakai juga, betul tak? Bila musim haji nak pergi
buat tawaf. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita buat tawaf musim haji dengan guna kaedah sentuh perempuan batal, orang lelaki yang paling lembek. Dah lah terbuka bau dia nak tawaf gitu, selangkah dah terkena mak lima, selangkah kena mak Turki, selangkah kena mak Hindi. Sudah bila nak habisnya? Kan? Tapi kita berniat di Malaysia dikatakan tukar niat kepada mazhab lain, Hambali ke Hanafi ke, yang mengatakan tak batal. Tapi bila kita dah belajar begini, bagi saya maaf, saya tidak batal, melainkan dengan hukum yang jelas, maksudnya jima' batal. Wallahu a'lam dalam perbahasan ni lah. Jadi, namun kalau kita masih lagi nak berpegang, bagi saya tak menjadi masalah. Cuma ilmu kita dah ada maklumat. Oh, di situlah yang menyebabkan orang Malaysia bila bertawaf, dia tukar niat. Ya, dan sekarang kalau macam saya dah tahu, saya tak tukar niat, memang dah betul. Ya, Rasulullah mengisyaratkan bukan macam tu. Janganlah pula berarti tak batal sembahyang bolehlah sentuh orang perempuan. Siapa suruh? Itu hukum lain. Menyentuh orang perempuan saja-saja hukum lain. Tetapi maksudnya kalau berlaku di musim haji ke apa, memang dah tak batal dah. Wallahu a'lam bissawab. Okey? Boleh? Tak puas hati ke? Nak juga batal. Okey, tak apa. Siapa yang nak? Tidak, bagi saya siapa nak batal tak menjadi masalah. Tetapi bagi saya tak batal. Disebabkan hadis tu kuat. Ya, Urwah bin Zubair yang menceritakan, dan Rasulullah sambil Urwah menceritakan, Urwah mengatakan kepada Aisyah. Siapa lagi kalau tak Aisyah? Kenapa? Kerana Aisyah yang meriwayatkan. Aisyah tersenyum-senyum, ya, pasal isteri yang diciumi oleh Rasulullah. Okey, dan itu tanda Rasulullah romantik sampai begitu sekali. Baik. Okey. Baik. Apa lagi kita nak tambah ni? Dan habis dah. Okey. Kemudian jelas ya, tapi saya kata kalau tuan-tuan dan puan nak pegang, ya, saya hormati tentang mazhab Syafi'i. Mereka kata batal, terpulang, bagi mereka batal, ya, kita hormati, tetapi jangan sampai bertengkar, kita nak pertahankan. Tak, tapi bagi saya tak batal. Okey, bagi saya tak batal. Kemudian, lalu kamu tidak memperolehi air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah muka kamu dengan tangan kamu dengan tanah itu. Okey, sekarang kita masuk bab tayamum. Bab tayamum bila disebutkan di sini apabila melengkapi beberapa syarat. Pertama di antara syarat tayamum tak ada air. Okey, dah tak ada air. Yang kedua dalam keadaan sakit. Ya, yang ketiga dalam keadaan yang mana air ada tetapi keperluannya terhad. Okey. Dan keempat, tayamum mestilah dengan tanah yang bersih ataupun debu. Ya. Debu. Okey. Sekarang Allah katakan famsahu dalam ayat ni apa dia? Cuci, sapulah muka kamu dan tangan kamu. Okey. Dalam hadis yang akan menterjemahkan tafsir ini, ya, tentang sapu muka dan sapu tangan. Okey, kita lihat sapu muka. Hak mana muka? Okey, dah kita terangkan muka. Okey. Jadi Rasulullah sapu muka, ya. Dia tayamum kalau diikut, dia ambil satu pukulan dan dia ketak-tak dalam riwayat satu lagi, dia tiup. Bukan nak mesti ada pasir tu atau debu tu. Itu tidak mensyaratkan mesti penuh debu macam tepung, kan? Tak, itu bukan syarat dia. Bahkan kita tengok Rasulullah tepuk dan dia hentak atau dalam riwayat dia tiup. Yang mana ada. Okey, lepas tu ingat ya, bila kita bicara bab wudu lain, bab tayamum hukum dia, cara dia lain. Jangan kita ambil air buat sapu macam wudu, tak. Hukum dia lain. Ya, okey, kita tepuk tu, maka tiup, lepas tu kita gosok sekali saja macam itu. Sekali. Nampak tak? Pasal ayat tu tak sebut berapa kali, tapi Rasulullah buat sekali, dia tepuk. Bahkan dalam riwayat satu tu, dalam debu yang sama ni juga disapu tangan dia. Tak ada istilah pasir debu mustakmal. Tak ada. Ini amat penting ya. Kita kena berdiri atas dalil yang ini agama, bukan akal kita. Agama yang Allah turun, mesti ikut cara Rasulullah. Okey, dah disapu muka dia. Okey, muka dah clear kan? Tarik je macam tu. Tangan? Tangan. Kak, tangan. Tak apa, tak buka. Okey. Kat mana tangan? Ni tangan. Bukan kat siku. Yang kita belajar tu dia kata sapu sampai ke siku.
Ingat ya, bila Al-Quran membahaskan dan Rasulullah mentafsirkan, kita tengok wuduk tu Allah kata basuhlah tangan sampai ke siku. Tapi sang hadis, tayamum, sapu tangan. Hak mana tangan? Macam mana kita nak tahu tangan? Itu tak Kak? Itu dah sampai siku. Kalau sini sampai ketiak. Tak ada. Yang dimaksudkan tangan, was-sariqu was-sariqatun faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan dipotong kedua tangannya. Kat mana Rasulullah potong? Dalam kisah pencurian? Mana dekat sini kan? Mana dekat sini? Rasulullah potong kat sini. Ini menunjukkan tangan ni dia, tangan. Ya. Inilah yang dikatakan tangan. Jadi bila dikatakan sapu tangan, Rasulullah bila sapu ni dan dia buat macam ni. Macam ni. Habis. Okey. Kalau yang ni wuduk. Kalau sampai siku ayat tu wuduk. Bukan tangan. Ni lengan, yang ni. Ini bahu, yang ni. Bicep, tricep, semua dah. Okey. Tapi nak cerita, okey, itulah tangan yang mana had sini. Okey. Habis. Selesai. Tayamum. Ya, saya. Okey, sekali tepuk. Dan kalau setengah kata satu kali tepuk, lepas tu dia tak baca dua kali pun tak apa. Tapi yang jadi yang pernah Rasulullah buat, sekali tepuk dah. Okey, jelas? Kemudian yang kedua, kat mana debu yang kita nak ambil? Ini pun persoalan. Sekarang dah ada bedak debu tu kan? Ya. Kat pantai. Laut, dah ada laut, buat apa lagi? Okey. Kalau kita tengok debu, pasal ini jadi isu. Saya tengok YouTube baru ni seorang orang mutawif tu dia kata, tuan-tuan dan puan, jom kita lakukan solat dalam kapal terbang, maka kita tepuk kat sini depan ni kursi tu. Kenapa? Tak. Kalau kat kursi dalam kapal terbang tu, itu bukan debu, itu habuk. Betul kan? Itu bukan debu, itu habuk. Kalau ada dalam kapal terbang debu, apa kita nak bagi markah dia? Sifar. Bedak tak boleh, tapi dia mesti debu. Okey. Dan kalau nak tahu, di Malaysia ni banyak debu. Cuba buka tingkap ni, rasa dinding tu. Itu debu. Maka di situ tayamum boleh kata. Debu-debu yang berterbangan di keliling kita. Banyak. Ya? Atas kapet tak, janganlah atas kapet. Tak apa nak bersih lah atas kapet. Tapi ambil dinding-dinding ni kan. Dinding-dinding kita kebanyakan dalam ni tak adalah. Dalam ni dikontrolkan aircon kan. Di luar tu. Cuba rasa. Ada debu. Debu yang berterbangan pada dinding tu bersih hukumnya. Dan kalau orang yang belajar Quran Sunnah itu yang senang. Kat mana dinding-dinding tu, pam kata habis. Zap. Senang. Okey? Nampak? Jelas? Okey, tak apa, insya-Allah kita berhenti kat sini dulu, nanti kita perbahaskan sikit lagi. Saya akan cuba buat nota ringkasan dengan dalil-dalil dia. Ya. Okey. Jadi kalau ada apa persoalan lepas ni boleh kita tanya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Jadi minta ilmu yang bermanfaat ini, cuba kalau ada yang tak puas hati, bahaskan lagi, cari maklumat lagi, insya-Allah. Ya, kita bersifat lapang dada. Ya, kerana Islam ini mudah, ya, berpandukan kepada Quran dan sunnah mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.